Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Diploma Pengurusan Sumber Manusia daripada Seksyen 5C ingin membentangkan tentang pengurusan projek keusahawanan yang telah kami jalankan. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Siti Nur Binti Muhammad Yusof, Nur Izzah Atira binti Dulaman, Utaya Steven, Nur Syakira Wahidah binti Hamizan dan juga Siti Nur Aisyah binti Syarif. Jadi perniagaan kami ni ditubuhkan oleh 5 sekawan, 1 lelaki dan 4 orang wanita, lebih kurang dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Perniagaan kami ni adalah berdasarkan manisan ataupun lebih dikenali sebagai pencuci mulut. Tujuan kami menyediakan rancangan perniagaan ini adalah untuk melihat sejauh mana dan perancangan perniagaan yang telah kami sediakan menjadi garis panduan untuk mencapai apa yang kami telah rancangkan. Nama syarikat yang telah kami berlima ini pilih untuk diletakkan dalam perniagaan kami adalah Happy Combat. Happy Combat ini membawa makna atau membawa maksud kemesraan dan kegembiraan di dalam bakery bersama pelanggan dan bekerja dengan mewujudkan kemesraan walaupun kami semua sedang menghadapi wabak COVID-19 atau coronavirus. Perniagaan kami terletak di Jalan Sejabat 14, Taman Bukit Dahlia yang terletak di Pasir Gudang. Di sini saya akan menerangkan latar belakang pemilik kami. Pengurus besar yang dipegang oleh Utaya Steven, anak lelaki Suprimaniam yang berumur 30 tahun. Pengurus besar kami mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang perniagaan. Beliau mempunyai pengalaman selama 3 tahun sebagai timbalan di MQH Berhad pada tahun 2018. Bagi pengurusan pentadbiran pula, jabatan ini dipegang oleh Siti Nur Binti Muhammad Yusof yang berusia 25 tahun. Beliau mempunyai kelulusan di dalam Diploma Pengurusan Al-Ehwal Pekerjaan dan beliau juga mempunyai 2 tahun pengalaman di syarikat besar NSF sebagai penolong pegawai pentadbiran. Jawatan pengurusan kewangan dipegang oleh Nur Izzah Atira binti Dulaman yang berumur 26 tahun. Beliau memiliki kelulusan akademik sarjana muda di dalam bidang kewangan. Beliau juga berpengalaman dalam bekerja di Public Bank sebagai Senior Officer selama 2 tahun. Pengurusan pemasaran kami dipegang oleh Nur Syakira Wahidah binti Muhammad Hamizan yang berumur 27 tahun. Beliau mempunyai kelulusan ijazah muda dalam pengurusan perniagaan dan beliau juga mempunyai pengalaman menyertai projek Region Food Industry Sedian Berhad dalam mereka bentuk iklan dan pemasaran selama 3 tahun. Jawatan pengurus operasi pula dipegang oleh Siti Nur Aisyah binti Syarif yang berumur 25 tahun. Beliau mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang seni kulineri. Beliau mempunyai pengalaman bekerja di hotel bertaraf 5 bintang sebagai seorang chef. Perniagaan Happy Combat ini merupakan perniagaan pengkongsian di mana kami berlima bersepakat untuk mengumpulkan modal atau dana sebanyak RM50,000 untuk menubuhkan sebuah perniagaan Happy Combat ini. Modal sebanyak RM50,000 itu juga diguna pakai sebagai modal barangan yang digunakan untuk perusahaan sewaan tapak perniagaan kami. Kami sedar bahawa perniagaan kami ini masih dalam keadaan yang sederhana. Walau bagaimanapun, kami 5 sekawan ini tetap akan berjuang semaksimum yang mungkin untuk meningkatkan lagi pengusahaan ini pada tahap yang lebih tinggi. Kami juga faham tentang produk kami iaitu kek batik adalah perusahaan jangka pendek. Apa pun kejadian, kami berlima tidak akan mudah untuk berputus asa. Malah sebarang perkara seperti ancaman serta isu yang berbangkit akan segera kami tangani jika ada kaitan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Utaya Steven. Saya dari DSM 5C. Okey, saya dari syarikat Happy Combat. Saya adalah pengurus besar. 7.3 jadual keperluan pekerja. Jawatannya, pengurus besar 1 orang, pengurus pentadbiran 1 orang, pengurus kewangan 1 orang, pengurus pemasaran 1 orang, pengurus operasi juga 1 orang. So jumlahnya 5 orang. Yang kedua, 7.4 jadual harian tugas. Jawatannya terbagi kepada 5. Pengurus besar, pentadbiran, kewangan, pemasaran dan juga operasi. Tanggungjawab utama kepada pengurus besar adalah mencari peluang yang membolehkan untuk menampung lebih banyak ruang di pasaran di mana syarikat berada. Tanggungjawab utama untuk pengurus pentadbiran, membina perancangan untuk memulakan perniagaan termasuk lokasi, waktu, produk perniagaan dan pembahagian tugasan berdasarkan perbincangan bersama. Tanggungjawab utama kepada pengurus kewangan, memastikan sasaran dan objektif kewangan yang telah ditetapkan oleh organisasi tercapai secara keseluruhannya. Tanggungjawab utama kepada pengurus pemasaran, menganggarkan permintaan terhadap produk dan perkhidmatan menggunakan data daripada kajian penyelidikan pemasaran.
Okey, yang last sekali, tanggungjawab utama kepada pengurus operasi. Okey, pengurus operasi memastikan semua tugas dan SOP di syarikat diselenggara dan betul dan lancar. Okey. Yang ketiga, 7.5, jadual kaji dan caluman pekerja pentadbiran. Okey. Untuk pengurus besar, gaji bulanan adalah RM4,500. Okey, KWSP caluman majikan untuk pengurus besar adalah RM540. Okey. Perkeso untuk pengurus besar adalah RM69.05. Okey, jumlah sekali RM5,109.05. Okey. Gaji bulanan untuk pengurus pentadbiran adalah RM3,000. KWSP caluman majikan untuk pengurus pentadbiran adalah RM360. Perkeso untuk pengurus pentadbiran adalah RM51.65. Okey, jumlah sekali adalah RM3,411. Okey. Gaji bulanan untuk yang seterusnya. Okey, kita tengok kepada seterusnya, pelaksanaan pemasaran segmentasi. Okey. Jantina. Perempuan 60%, lelaki 60%. Okey. Punca peratus perempuan memiliki bilangan yang lebih tinggi adalah kerana perempuan lebih menyukai manis-manisan kek batik berbanding lelaki. Lelaki kurang minati dengan manis-manisan. Okey. Peringkat umur. Kanak-kanak 35%, remaja 35%, dewasa 20% dan juga warga emas 10%. Okay, bagi golongan dewasa, yang peratusannya sebanyak 20% mengelakkan penyakit seperti kencing manis. Warga emas menjadi golongan yang mendapat peratus yang paling rendah, iaitu 10%. Golongan ini kebanyakannya kurang mengambilan manisan. Sebabnya mereka takut untuk, bukan takut, biasanya mereka akan hadapi kencing manis seperti itulah. Okay, seterusnya, bangsa. Okay, bangsa Melayu 40%, bangsa India 30% dan bangsa Cina 20% dan juga bangsa lain-lain seperti Kadazan, Iban 10%. Okey. Biasanya bangsa India pula mendapat sebanyak 30% yang menjadi penggemar kek batik kedua. Selain bangsa Cina pula mendapat 20% sebab bangsa Cina kurang makan manis-manisan. Bangsa Melayu menyukai kek batik kerana mereka telah menjadi salah satu makanan tradisi. Okey. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. So this is my details here. So hari ni kita akan membahas sedikit tentang kek batik. Okay? Alright, so Happy Go Bite ada 3 pesaing. 3 je lah nya. Kalau banyak-banyak ni kita tak saing. So siapa pesaing kami? Pesaing kami adalah Batiklicious, The Batik Bakery, and the last one is the Mira Cake House. Ya. Biasalah kita ni hidup ada kelebihan, ada kelemahan. Okay. Macam kek batik ni juga. So, diorang pun ada kelemahan dengan kelebihan diorang. So, inilah kelebihan dan kelemahan mereka. Okay. Kita buat analisis dan seramai 23,000 penduduk PG atau Pasir Gudang duduk kat sana lah. So, penduduk akan beli produk kami mengikut seperti ini adalah jadual pengiraan kos-kos kami. Kat sini anda boleh lihat lah. You all boleh lihat kat sini. Oh, lupa nak cakap, kita ada 3 jenis kek batik, iaitu kek batik urut caramel, kek batik cheese lele, and the last one is kek batik tropica. Dan tropica tu macam ye je sebab dia ada strawberry dengan anggur. Alright, so let's kita pergi kepada ramalan jadual. So Aisyah akan sebut jumlah keseluruhan pada tahun ke tahun, okey? So jumlah keseluruhan pada tahun pertama adalah 1,583,919. Manakala tahunan kedua sebanyak 20% iaitu 1,09,703. Tahun terakhir adalah sebanyak 2,660,984. So macam mana nak tengok jumlah semua keseluruhan bla bla bla. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada strategi pemasaran. Macam mana Happy Go Bite naikkan kami punya sales. First adalah strategi produk. Produk kami ni kami keluarkannya dengan berkualiti dan harga berpatutan. Macam orang jauh cakap lah, worth it kalau nak beli kita. So kami juga sedaya upaya untuk memenuhi cita rasa dan kehendak pelanggan-pelanggan kami yang tersayang. Yang second is strategi harga. So yang ni agak rumit sikit, jadinya Aisyah tunjukkan jadual sahaja untuk you all tengok. Alright, masanya untuk strategi promosi. Macam mana strategi promosi tu? Kita ada 3 strategi promosi. Yang first adalah pemasaran melalui internet. Yang kedua, jualan terus face to face. And yang ketiga adalah pengiklanan. Oh, tak lupa juga kita ada strategi agihan. Aisyah tunjukkan kat sini. Jadual pekerja ni pun agak rumit, jadinya Aisyah akan tunjukkan jadual juga kat sini. Ya.
Korang mesti tunggu-tunggu kan nak tengok kami punya poster dengan kad bisnes kami. So as you can see, inilah dia kami punya poster. Happy Go Bike. Alah, tak cantik mana pun. Janganlah puji. So berbalik kepada cerita, yang last ini adalah kad bisnes kami. Bolehlah tengok. Hello manis. Okay, so rasanya sampai sini saja. Saya akan pass kepada next presenter kita. Itu saja daripada saya. I'm Asha, bye-bye and Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira Wahidah binti Muhammad Hamzan. Saya daripada kelas TSM5C. Saya akan menentangkan tentang semua poin 9.0. Pengenalan perancangan operasi mempunyai dua kategori pembuatan keputusan dalam pengurusan operasi. Yang pertama, keputusan struktur, merangkumi aset yang perlu mengeluarkan modal. Yang kedua, keputusan infrastruktur, di mana mengikut keputusan manusia dan organisasi. Objektifnya, memastikan tiada permasalahan dalam operasi perniagaan di permis, menghasilkan produk yang berkualiti supaya dapat menjaga standard kuantiti pelanggan. Carta aliran proses kek batik Tropika, membuat pemeriksaan semua bahan yang diterima daripada pembekal untuk mengelakkan berlakunya kerosakan dan kesalahan pada bahan mentah yang kami telah tempah untuk produk. Menyediakan semua peralatan-peralatan dan bahan-bahan daripada tempat penyimpanan ke tempat pemprosesan. Penyediaan bahan-bahan yang telah disukai dan ditetapkan. Seterusnya, memanaskan kuali, memasukkan 200 gram mentega dengan menggunakan api yang perlahan, masukkan 3/4 susu pekat dan kacau rata adunan. Kemudian, masukkan 5 sudu besar Milo dan 1 sudu besar serbuk pupuk. Kacau rata adunan menjadi sedikit berkilat. Patah-patahkan biskut Mary dan kawal rata. Memindahkan adunan kek batik di dalam kuali ke dalam loyang yang telah disediakan untuk pemprosesan seterusnya. Seterusnya, masukkan loyang yang berisikan kek batik ke dalam tempat penyejukan pada suhu 5 darjah Celsius yang telah disediakan selama 30 minit. Memindahkan kek batik daripada loyang ke dalam kotak pembungkusan untuk memudahkan proses penghiasan kek batik Tropika. Selepas itu, susun pelbagai jenis buah-buahan di atas mengikut saiz kesesuaian pelanggan dan ulang sehingga proses selesai. Membuat pemeriksaan terakhir pada kek batik untuk memastikan tiada kesalahan dan kerosakan pada kek dan pembungkusan. Membuat pemeriksaan kuantiti kek batik untuk memastikan jumlah penghasilan kek batik mengikut tempahan yang telah dibuat oleh pelanggan. Meletakkan kek batik yang telah siap dibungkus di tempat yang selamat dan tersedia kepada pelanggan. Akhir sekali, menyimpan semula bahan-bahan yang telah digunakan dalam penyimpanan. Di sini kita ada susun atur ruang operasi. Perancangan pengeluaran memfokuskan kepada keyakinan dan penyelarasan fasiliti bagi proses akan datang. Penjualan kek batik seperti berikut. Kek batik Oreo Caramel berharga RM15, kek batik cheese lele berharga RM21 dan kek batik Tropika berharga RM24. Purata ramalan jualan. Yang pertama, kek batik Oreo Caramel. Pengiraan jumlah output per bulan didapati RM200,044 per bulan. Jika hari bekerja dalam 93 hari, maka pengeluaran yang dapat dihasilkan dalam masa sehari ialah 68 hari. Bagi kek batik cheese lele pula, pengiraan jumlah output per bulan ialah 1,826. Kemudian, jika hari bekerja dalam 90 hari, maka pengeluaran yang dapat dihasilkan dalam masa sehari ialah 61 hari. Bagi kek batik Tropika pula, pengiraan jumlah output per bulan ialah 2,370. Jika hari bekerja dalam 90 hari, maka pengeluaran yang dapat dihasilkan dalam masa sehari ialah 79 hari. Jadual keperluan perbulanan seperti jadual yang ditunjukkan. Kita tengok jadual per minggu pula. Jadual keperluan mesin dan peralatan seperti jadual yang ditunjukkan. Jadual keperluan pekerja seperti jadual yang ditunjukkan. Jawatan ditawarkan ialah pengurus operasi, jururuang dan pembuat kek batik. Di sini kita mahukan 4 orang. Jadual gaji dan caluman pekerja operasi seperti jadual yang ditunjukkan. Jadual keperluan overhead seperti jadual yang ditunjukkan. Kita ada elektrik, air, telefon. Jumlah kat sini jumlah keseluruhannya RM750. Waktu perniagaan dan waktu operasi 6 petang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sebuah agensi pemerbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan serta pembekal maklumat syarikat dan juga perniagaan orang awam. Ianya bertanggungjawab atas pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Halal Jakib. Orang-orang Islam dibenarkan makan makanan yang mempunyai logo halal tanpa berasa was-was. Halal ini di bawah perintah perdagangan halal. Jadual bajet pembelajaran
operasi seperti jadual yang ditunjukkan dan jumlah keseluruhannya RM22,538.40. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Isasir binti Tulaman dari DSM Universiti. Untuk pembincangan pada kali ini, saya akan menerangkan bahagian kewangan perbelanjaan syarikat setiap bulan dalam setahun serta kadar keuntungan yang diperolehi oleh perniagaan Happy Kobai. Bagi kelengkapan pentadbiran yang terdiri daripada kerusi, printer, meja, rak perabot, rak dan set komputer, jumlah bagi kesemua kelengkapan ini adalah sebanyak RM4,550. Manakala untuk set alat tulis bagi peralatan pejabat adalah sebanyak RM400. Untuk perbelanjaan pentadbiran, bagi perbelanjaan bulanan yang terdiri daripada gaji, KWSP, perkesong, bekalan pejabat dan sewa premis, kami menganggarkan jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM12,963.55. Manakala untuk perbelanjaan sekali yang merangkumi kelengkapan pejabat, bayaran khusus, suntikan typhoid, bayaran SSM, sijil halal, deposit premis dan lain-lain lagi, kami menganggarkan ia adalah sebanyak RM54,774.50. Untuk bagian gaji dan imbuhan pekerja Happy Kobai, gaji kasar keseluruhan yang terdiri daripada 8 jabatan di dalam perusahaan iaitu pengurus besar, pengurus pentadbiran, pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus operasi, jurujual, juruwang dan pembuat kek batik adalah sebanyak RM19,800. Untuk jumlah potongan KWSP dan perkesong bagi keseluruhan pekerja di syarikat kami adalah sebanyak RM2,272.25. Maka untuk jumlah bagi gaji bersih kesemua pekerja adalah sebanyak RM17,527.75. Yang terakhir, bagi keseluruhan jumlah yang perlu majikan bayar bagi kesemua pekerja yang terdiri daripada KWSP serta perkesong adalah sebanyak RM2,705.75. Bagi keseluruhan jumlah untuk kelengkapan operasi yang merangkumi pemadam api, meja bulan, mesin jurumang, meja pembuatan kek, kerusi, peti sejuk, rak perabot, chiller freezer serta dapur masak adalah sebanyak RM4,375. Manakala bagi kelengkapan atau perkakasan memasak yang terdiri daripada tonggas, periuk, whisker, set perkakasan dapur, kuali, penimbang dapur, penyukat cawan, mesin, pembancuh adunan dan loyang segi 4 berjumlah sebanyak RM5,360. Bagi keperluan keseluruhan stok bahan mentah Happy Kobai yang merangkumi serbuk koko, biskut Mary, serbuk Milo, caramel, biskut Oreo, susu pekan, esen vanila, krim coklat, mentega, krim keju, susu cair, buah anggur, buah strawberry serta minyak masak. Jumlah bagi kesemua stok bahan mentah ini adalah sebanyak RM3,700. Untuk bahagian perbelanjaan operasi, setelah dianalisis dengan perbelanjaan yang kami akan gunakan semasa operasi, kami menganggarkan jumlah keseluruhan bagi perbelanjaan bulanan adalah sebanyak RM14,969, manakala RM10,481.50 bagi anggaran perbelanjaan tahunan syarikat kami. Ini pula bahagian untuk share pasaran syarikat untuk membandingkan perniagaan kami serta pesaing-pesaing kami yang lain. Untuk bahagian penata aliran tunai proforma, setelah mengira dari segala aspek, terutama sekali bahagian perbelanjaan pentadbiran, kewangan, pemasaran serta operasi, kami berjaya membawa kadar keuntungan daripada jualan produk kami selama setahun iaitu 25.61% yang berjumlah sebanyak RM125,513. Peratus pulangan atas modal kami pula sebanyak 251.03%. Menjalani satu perniagaan amat mencabar para usahawan pada masa kini kerana perlu bersaing dengan pesaing-pesaing yang berada di sekeliling mereka. Walaupun Happy Kobai masih dalam fasa permulaan dalam meningkatkan jualan produk, tetapi kami tetap ingin menyahut cabaran diri untuk meneruskan perniagaan kami sehingga syarikat ini dikenali oleh semua masyarakat di Malaysia mengikut matlamat yang telah ditetapkan. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia mana yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk sana kahwin tiga. Mesti pandai tembohong, mesti pandai temberang.
Thank